Hi, welcome to my channel. Nama aku Muhammad Iskandar. Kepada siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Okay, untuk video kali ni aku ke arah nak jawab soalan yang korang tanya aku dalam video vlog aku yang lepas. Vlog Bungkusi, vlog Foodpanda, vlog Mac Delivery kan. So aku tengok banyak soalan, aku dah jawab juga, tapi ada lagi orang yang tanya soalan yang sama. Aku decide untuk aku nak cerita dalam bentuk video. So kalau lepas ni kalau ada orang yang tanya soalan yang sama, aku terus cakap cari dekat video aku yang link aku tag kan. Nanti aku akan letakkan link aku jawab soalan ni dekat setiap video vlog kerja aku tu. Okay, kita terus pergi je tengok soalan-soalan yang dia orang tanya. First kali aku pergi dekat Bungkusit dulu kot, sebab Bungkusit dia tak banyak sangat soalan dia. Aku buat 2 hari je, orang pun tak berminat tanya kan. Welcome back to my channel. Diam. Bising dengan kau ni. Okay, first kali kita tengok. Okay, yang ni ke arah tips lah dia bagi. Kalau nak job yang besar-besar, dia guna auto sign. Okay, kalau kau tengok dalam apps ni, nampak kat situ dia ada kat atas tu auto sign ke apa kat atas tu. So kalau korang yang baru nak berjinak kerja dengan Bungkusit kan, kalau nak job besar ke apa ke, tips yang dia bagi dalam ni guna auto sign. Tapi aku ada jumpa dengan seorang runner Bungkusit ni dekat traffic light. Dia cakap, aku tanya dia kan, macam mana nak dapat job besar kan, sebab dia orang cakap guna auto sign nak dapat job besar-besar. Dia kata kalau auto sign ni dapat job kecil-kecil je, dalam RM5, RM6 punya. Job besar tu jarang nak dapat, kena accept manual juga. Dia cakap macam tu lah. So aku pun tak pasti mana betul. Kepada siapa yang baru nak start Bungkusit tu, try lah mana-mana yang boleh tak? Tak banyak soalan lah. Kalau yang dalam Bungkusit ni, aku rasa mungkin ramai tak berminat untuk buat, dan tak ramai yang buat Bungkusit. Tapi aku tengok sini lah, bapak berani main sampai 60km. Aku waktu tu aku nampak duit, aku nampak RM50. Rupanya tolak-tolak tinggal 40 lebih. Lepas tu aku kira balik, 1km RM1, bila 60km patutnya RM60 kan. Tapi dia bayar RM50 dia. Aku rasa macam tak berbaloi lah. Dah lah pergi sana tak ada job lain. Jangan ulang kesalahan aku. Okay, seterusnya kita pergi dekat job Mac Delivery aku. Okay, kat sini dia tanya aku tengok, Assalamualaikum bang, nak tanya macam mana kita nak jadi rider MACD ni. Okay, nak jadi rider MACD, korang boleh pergi ke MACD, sembang dengan manager dia. Itu kalau MACD yang betul-betul nak pakai rider lah. Sebab setengah MACD dia banyak rider, tapi kebanyakan rider dia tak disiplin, tak datang kerja semua kan. Waktu pagi tak ada rider. So kalau kau pergi kat sana, kau cakap nak kerja, saya nak kerja waktu pagi ke apa, kebarang kalian, manager akan tolong. Tapi ada juga jalan lain yang mana boleh pergi dekat mall kerja, dekat dalam tu ada juga kerja Mac Delivery. Tu aku tak pasti nak download Mac Delivery ataupun type Loginex. Yang aku tolong member aku hari tu, aku cari dekat Google. Aku type Loginex, lepas tu nanti dia naik kerja tu apa semua. Tapi kena cari lah, susah sikit lah kalau dekat Google, kena cari. Kalau tak cari memang susah jumpa. Aku cuba sertakan link. Kalau tak ada link, aku minta maaf Aku cuba cari link ni nanti. Ok, kat sini juga dia bagi tips. Kalau dapat order area kampung, call customer, tanya nombor tiang lampu. Boleh jadi betul, sebab kebanyakan tiang lampu ni dia macam menunjukkan alamat kita juga. Macam kampung-kampung tu, macam kat kampung aku, Alor Serdang, dia tulis AS. So kalau depan rumah aku ada tiang lampu nombor 10, aku just cakap je kat rider, pergi dekat rumah tiang lampu AS 10. So rider akan tahu. Itu kalau kampung lah. Tips untuk rider dan untuk customer, bagi tahu rider kat mana rumah dia. Kalau dah apply online rider MACD, lepas tu apa perlu buat? Kena tunggu apa-apa ke? Bila dah apply, tunggu je lah. Dia akan hantar mesej, dia suruh kita isi apa benda lah. Lepas tu dia suruh kita pergi cucuk typod. Kalau apps untuk rider MACD, guna apps apa bang? Guna apps Loginex. Loginex tu dia yang ambil job Mac Delivery saja. Kalau dulu rider under MACD, sekarang ni rider under Loginex. Tak lama order RM6. Okey, untuk gaji order RM6 buat masa sekarang ni, ID lama, ID aku sendiri pun still lagi RM10. Untuk ID baru saja, kalau tak sampai target dia, dia akan dapat RM6 lah. Lepas tu sampai target 60 order, dia akan bayar RM8. Lepas tu sampai target 80 order, baru dia akan bayar RM10. So kalau yang part time tu bertabah lah nak kerja MACD Part time nak dapat 80 tu memang susah.
MACD Bandar Seri Putra ke tu? Yes, MACD Bandar Seri Putra. Okey, kat sini aku nampak soalan dia, boleh tak dapat double or triple order bro dalam satu masa macam Foodpanda? Okey, kalau dekat Mac Delivery, kau tak akan dapat, contohlah kalau kat rumah tu, customer rumah tu dalam masa yang sama order 3 order. Kau tak akan dapat order yang sama serentak dekat kau 3 order. Kalau macam Foodpanda, kalau customer tu rumah yang sama, dia automatik bagi kau double. Tapi kalau Mac Delivery, dia tak akan bagi sebab ada rider lain lagi. Dia akan masuk dekat rider lain. Kecuali bila rider semua dah ada order dan masih ada pending lagi order dalam McDonald tu dalam. Okey, kalau untuk order McDonald ni, dia akan masuk dalam komputer dulu. Akan masuk dalam PC aku, macam PC aku ni lah. Lepas tu nanti kalau ada rider, dia akan terus sign ke rider. Kalau rider semua dah ada order, rider semua tak available, manager akan signkan kepada rider yang hantar order terdekat. Contoh, aku hantar alamat ni rumah nombor 10. Tiba-tiba customer yang order tu rumah nombor 12 pun ada. So, manager akan assign dekat aku. Kira senang cerita, boleh bawa double order tapi kena secara manual. Maksudnya, manager akan assignkan order tu masuk dalam apps kita. Kalau Foodpanda, dia automatik masuk. Kalau order tu berdekatan dengan tempat kita nak hantar order first tu. Aku harap kau faham lah orang yang tanya ni. Nama apa? Apek Go. Nak tanya sikit bro, upah kita nanti auto masuk akaun bank kita atau macam mana baru start barang ni and dapat satu order. Okey, kalau kau daftar akaun Maybank untuk gaji Mac Delivery ni memang automatik dia akan masuk dalam akaun kau setiap hari Jumaat. Kadang hari Sabtu pagi, tak tentu. Tapi kebiasaannya sekarang ni Jumaat petang memang akan masuk lah. Aku pun dah lama tak kerja Mac Delivery, tapi aku tengok member aku duk update dalam grup gaji in setiap hari Jumaat petang lah. Okey, ini aku dah jawab dekat dalam video aku. Nanti aku cuba tag video aku tu. Dalam tu pun aku dah bagi tahu sistem MACD punya gaji yang baru. Okey, nak tanya, saya dah buat apps tu tapi kenapa naik battery optimization disable setting? Okey, kalau dia naik yang ni, kau klik je dekat isu kat battery optimization tu. Kau pergi dekat setting tu nanti, tekan je allow. Cari yang bateri tu allow. Tekan allow, terus boleh guna apps tu. Untuk Android lah, kalau untuk iOS aku tak pasti. Okey, untuk dia ni, dia dah daftar MACD semua. Lepas tu dia dah ada kontrak semua, dia dah settle lah semua. Lepas tu dia nak tanya kat sini, akaun Maybank tu memang nak nama kita atau boleh guna akaun orang lain? Aku tak pasti boleh guna ke tak akaun orang lain, sebab aku sendiri pun guna akaun Maybank aku sendiri. Dan waktu tu aku tak ada akaun Maybank, aku pergi kat bank untuk buat akaun. Cuma aku nak nasihatkan, walaupun boleh guna akaun orang lain, jangan guna akaun orang lain. Takut-takut gaji kau masuk hari Jumaat, dia meninggal hari Jumaat tengah hari. So kau kerja tu kau nak keluar duit penat lah, sebab orang tu dah meninggal. Itu satu. Lepas tu kau nak ke gaji kau masuk dalam akaun orang lain? Walaupun akaun adik-beradik, jangan masukkan. Better masuk akaun sendiri. Dengar geng, kalau order letak alamat betul-betul. Letak alamat betul-betul. Jangan letak alamat tak betul. Lepas tu orang call tak nak angkat. Lepas tu dah 10 kali call, tiba-tiba angkat call. Maaf bang, saya solat dah tadi. Kau ingat kau seorang ke solat? Orang lain pun solat gak? Dah tahu nak solat dulu baru order. Dah tahu nak mandi dulu baru order. Jangan order lepas tu pergi mandi. Jangan. Kalau jadi macam ni, rider sampai rumah, rider maki, jangan balas balik. Sebab engkau yang salah. Biasa lah tu rider maki sebab salah alamat kan. Dia tengah kejar order, tiba-tiba engkau buat hal. Abang, saya nak tanya, rider part time macam mana kira ya? Sebab ada call center dia cakap 20 order satu minggu, betul ke? Kalau tak capai 20 order, apa jadi ya? Itu aku tak pasti. Ini sistem baru punya ni. Aku pun dah tak kerja MACD dah sekarang. Aku full time Foodpanda. Better tanya orang yang kerja MACD lah. Sorry lah untuk soalan yang aku tak ada jawab. MACD ada bagi makan free ke untuk rider? Itu dulu je, sekarang dah tak bagi. Nak tanya macam mana nak tarik order banyak ya? Ada trik tak? Ini biasanya orang akan cakap guna iPhone 12, guna bil yang 100 lebih setiap bulan. Aku pun tak pasti betul ke tak. Tapi bila aku tengok member aku tu memang jadi lah. Bil dia Maxis 100 lebih. Aku cuba test Mbps dengan dia, dia boleh dapat 30 Mbps. Sebab tu order masuk kat dia kau-kau punya. Kira order masuk kat dia dulu, lepas tu baru masuk ke orang lain. Itu rider tu memang king lah orang panggil kan. Padu bos, kira gaji rider boleh cecah 3 ke 4K lah sebulan kan. Yep,
boleh cecah 3 ke 4 kes sebulan, boleh jadi lebih. Boleh jadi seminggu kau 1,200, 1,300. Tapi kau kena rajin. Kalau malas, kerja apa pun takkan jadi. Aku keluar kereta guna Sleep Mac Delivery. So korang fikir lah nak kerja macam mana kan, nak bagi lepas. Bro, macam mana nak minta kerja barista dekat McD Itu pergi McD je. Pergi McD isi borang, minta kerja. Aku rambut panjang dengan berjambang, boleh ke apply tuan? Aku cuba apply dah dapat, cuma tak pergi lagi kot dia cakap kan. Okay, kalau dulu manager aku memang kalau nampak rambut panjang dia suruh gunting semua lah. Aku punya RGM, bos aku lah. Tapi bos aku yang sekarang alhamdulillah okey sikit. Dia tak pernah komplain lah pasal rambut rider. Bagi aku pendapat personal, kita bawa makanan, kalau kau rasa dengan rambut panjang kau, dengan berjambang kau boleh jaga dengan rapi, orang tengok pun tak geli, teruskan. Tapi kalau kau rambut panjang, berjambang semua tapi dengan kusutnya, better buang lah kan. Sebab kita bawa makanan, orang tengok benda tu macam pasal sunnah kita letak tepi lah. Aku nak cakap pasal kebersihan. Kalau korang jaga jambang elok, rambut elok, teruskan. Kalau jaga tak elok, tak payah. Order dia satu road jalan jauh-jauh tak? Macam lebih 15 km satu road. Boleh jadi. Sebab macam McD aku tak lebih daripada 15 km. Tapi McD, ada lagi satu McD tu, dia hantar daripada McD dia nak ke dalam kawasan aku, ujung 17 km, 18 km sampai. Memang jauh. Kalau kau dapat, memang menyesal kau accept order tu. Bro, nak tanya, kalau ada lesen L pun lepas ke? Tak boleh, kena lesen P. Makanan kita nak ambil dekat McD tu, kalau customer bayar COD, so kita bayar McD dulu lah ya. Kalau customer online je, kita ambil tu. Yes, kalau customer tu dah bayar online, kita ambil je makanan. Kalau customer tu belum bayar lagi, kita kena bayar dulu dekat McD. Tapi setengah McD, deal dengan dia punya orang dalam, jap lagi aku bayar kat kau. Tapi biasanya kalau orang yang tak kenal, dia orang tak berani bagi. Kalau orang dah lama, dia orang dah kenal, dah rapat, dia orang bagi lah. Tapi setengah McD, tak semua McD. Ada McD yang straight, dia tak bagi makanan tu. Kau tak ada duit, tak ada makanan. Boleh ke rider luar datang cari makan kat store bang? Okay, kalau dulu ada rider daripada tempat lain datang ke McD aku, ataupun McD aku pergi tempat lain pun, senang cerita, kau pergi main store-store lain pun, dia orang akan pandang kau macam, budak mana ni kacau tempat orang. Dia macam tu. So kalau kau kental, kau boleh datang. Tapi sekarang ni dah tak ada dah benda tu. Sekarang ni benda tu dah biasa. Sebab dia orang pun faham, kau daripada McD lain kena hantar dekat kawasan McD aku, takkan kau nak balik ke McD kau balik jauh 15 km macam tu. So kau stay lah dekat McD yang mana yang terdekat dengan order yang kau hantar tadi. Saya buat Mac Delivery mana-mana Melaka. Boleh ke buat Mac Delivery kat negeri lain? Itu tak pasti lah. Aku rasa boleh kot. Sebab aku dengar-dengar RGM aku cakap dulu memang boleh. Kau duduk kampung kat Kedah, balik Kedah tak ada kerja, buat kerja ni pun boleh. Cuma macam aku cakap tadi lah, kalau kau tahan orang usah kau sinis, orang usah kau lain macam, kau kerja lah. Start kerja pukul berapa bos? Ikut masing-masing. Kalau kau nak duit banyak, kau masuk pagi sampai malam. Kalau kau rasa macam target 50 order, 60 order, kalau kau target 5 order, 6 order kan, maksudnya RM50, RM60 sehari. Kalau ID lama, kau masuk petang sikit ke apa. Tapi kalau kau nak sehari gaji 200, 100 setengah, RM180, kau kerja daripada pagi sampai malam. Senang cerita, ikut kerajinan. Ada yuran kena bayar tak untuk jadi rider? Back to free or kena bayar? Nak jadi rider Mac Delivery tak payah yuran, dan bag tu kena beli RM100. Sekarang aku tak tahu berapa ringgit. Kalau kita pindah macam mana pula? Kena call HQ inform ke, ataupun boleh buat je kat mana-mana? Sekarang ni dia macam ni. Kalau contohlah kau sebelum ni main dekat KL, kerja kat KL, tiba-tiba kau datang ke McD Bandar Seri Putra, kan? Kau datang bekerja dekat Bandar Seri Putra, kau nak buat dekat McD Bandar Seri Putra, boleh buat. Tak ada masalah pun. Cuma center kau nanti dekat KL lah. So orang yang dekat KL tu dia boleh nampak nama kau tengah online apa semua. Dan gaji kau kalau short apa semua kena inform dekat dia orang. So kalau kau orang nak mudah, kalau dah pindah, bagi tahu dia orang pindah, datang ke McD baru kau nak kerja. Maksudnya base kau, center kau. Kalau ada apa-apa kau boleh rujuk McD tu. Macam tu lah, kau tak payah pergi jauh-jauh. Harap jelas lah yang tu kan. Macam mana nak apply? Okay,
sembanglah kerja macam kau ni tak ada masa depan, merugikan usia muda kau sendiri. Part time boleh, full time tak payahlah. Baik cari kerja yang ada masa depan. Okey, apa yang dia cakap kat sini ni aku faham maksud dia. Maksud dia kat sini, kau nak kerja, kau cari kerja yang tetap. Kerja yang ada EPF, kerja yang ada sok-sok, kerja yang menjamin masa depan kau. Bukan aku nak cakap rider ni tak menjamin masa depan, bukan. Cuma kalau macam rider ni, kalau dia sakit demam, dia tak kerja, dia tak ada gaji. Sebab itulah dia sarankan untuk kita kerja tetap, kerja yang ada EPF, ada sok-sok, ada annual leave, yang kita sakit ada MC, gaji sejalan kan, macam tu lah. Tapi cara dia tegur ni tak sesuai lah, agak kasar kan. Tak jaga perasaan orang yang full time kerja rider. Kita pula tak boleh nak rasa semua orang tu situasi sama dengan kita. Kadang-kadang situasi orang tu lain. Memanglah kau nak kerja kilang ke, kau nak kerja apa-apa pun, gaji kau 1,500, 2,000 sebulan, masa depan kau terjamin, ada KWSP, ada EPF, ada annual leave semua. Tapi kau kena ingat, lain orang lain dia punya komitmen. Mungkin dengan kerja Foodpanda ke Mac Delivery dia boleh dapat 4K, 5K. Buat apa dia nak kerja yang tetap tapi yang tak lepas dia punya komitmen? Sebab tu dia terpaksa kerja delivery macam ni. Walaupun masa depan dia tak terjamin, tapi komitmen dia lepas. Untuk nak sara mak ayah dia kita tak tahu. So kita jangan judge kerja orang lain. Kita boleh nasihat adik-beradik kita. Mungkin kita dah tahu ekonomi keluarga kita macam mana kan. So dia still berkeras nak kerja Mac Delivery ataupun Foodpanda. Kau nak nasihatkan, kau nasihatkan lah kan. Tapi kalau untuk orang lain, kau tak payah kacau. Kita tak tahu pasal hidup dia. Mungkin dengan kerja macam ni dia mampu buat amal kebajikan, dia mampu bagi zakat, dia mampu tolong orang, dia mampu sara keluarga dia. Kita tak tahu semua benda tu. So nak bertegur tu tak salah, tapi bagi kena dengan cara dia. Niat kau tu dah bagus, tapi cara kau salah. So aku rasa itu saja untuk Mac Delivery. Untuk next video aku akan jawab untuk Foodpanda pula.